Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Kita masih lagi dalam bab al-hub wasyauq wal uns wal ridha. Sambungnya kita pada kali ini fasal yang kelima, fi bayani ma'nal uns billahi war ridha biqada'illahi azza wa jalla. Fasal pada penjelasan pengertian makna al-uns. Uns dengan bahasa Arab kata kemesraan dengan Allah. Macam mana kita nak mesra dengan Allah, dan redha dengan takdir Allah azza wa jalla. Mesra dengan Allah dan redha dengan takdir Allah. Tidak mudah tu. Macam mana kita nak redha, macam mana kita nak mesra. Sebab kalau tidak memang agak sukar lah kita nak memahami perbincangan yang dibahaskan oleh para ulama ini. I'lam, ketahuilah, sesiapa yang dikuasai oleh sifat al-uns. Uns bermakna kemesraan, jinak, itu mana uns. Keinginannya hanyalah untuk bersendirian dan berkhulwat dengan Allah. Mana orang yang sudah rasa dia dengan Allah Ta'ala ni tak jemu-jemu, tak puas, hidup dia di antara berzikir, baca Quran, istighfar, tak bercakap dengan manusia, tak apa. Yang dia penting dia boleh bercakap dengan Allah. Maka orang ni suka duduk diam, berkhulwat. Berkhulwat maknanya bersunyi, duduk diam, duduk dalam masjid, i'tikaf. Kadang-kadang ada orang tu dia buat bilik khas. Ada masjid, ada bilik pula dalam tu. Dia panggil bilik berkhulwat, suluk. Tapi kalau bahasa Malaysia ni, duduk mana orang tu? Berkhulwat. Sudah, jabat agama mari ya. Itu makna lain kita khulwat sini. Khulwat sini dengan makna nak tangkap orang. Tak, khulwat dengan makna kita bersunyi dengan Allah. Itu makna khulwat dalam bahasa ahli tasawuf. Ini kerana kemesraan bersama Allah akan membuatkannya meninggalkan selain daripada Allah. Padanya, perkara yang paling membebankan ialah perkara yang menghalang dan mengganggunya dari berkhulwat dengan Allah Azza wa Jalla. Mana kalau dia tak boleh zikir tu, dia rasa dia terganggu. Dia tak boleh baca Quran, dia terganggu. Qala, seorang ulama Abdul Wahid bin Zaid berkata, aku pernah berkata kepada seorang rahib. Rahib ni ahli ibadat. Kamu amat suka berkhulwat, yang bersendirian. Dia menjawab dengan ni jawapan dia, kenapa kamu ni suka? Saya rasa ajaib lah, sebab kamu ni suka duduk bersendirian. Jawab tu rahib, andai kata kamu merasai kemanisan berkhulwat, tentu kamu ingin bersendirian sekalipun dari dirimu sendiri. Aku bertanya pula, bilakah seorang hamba dapat merasai kemanisan berkhulwat dengan Allah Ta'ala? Sampai bila kita kena berlatih? Sampai bila kita kena mujahadah? Jawabnya, apabila kecintaannya tulus, hubungannya dengan Allah akan menjadi murni. Saya bertanya lagi, bilakah cinta menjadi tulus? Jawabnya, apabila tumpuan menjadi satu, iaitulah hanya untuk mentaati Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tetap mikir ke dunia, ketika itu dia pun suka duduk seorang. Apabila ada orang bertanya, apakah tanda-tanda kemesraan dengan Allah? Ini menarik ni. Macam mana tanda? Maka jawablah, tanda-tanda yang khusus ialah dada terasa sempit dan jemu apabila bergaul dengan manusia. Jika dia bergaul, dia seolah-olah tiada di situ. Kalau duduk dengan orang pun, hati dia duduk ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Badannya bersama manusia, tapi hatinya sentiasa bersendirian. Macam mana kita nak faham zaman kita hari ni? Senang ya. Ada seorang pendakwah ni, dia buat kajian. Dia kata, aku heran lah, zaman dulu kita dengar cerita orang boleh berdiri malam satu rakaat, satu juzuk Quran boleh. Ada yang satu rakaat, satu surah Baqarah tu, 2 juzuk setengah. Boleh berdiri, boleh berzikir pagi sampai gelap. Zaman kita hari ni zikir lepas solat pun pakat bangun lari. Kenapa? Menarik dia punya kajian. Dulu aku duk fikir-fikir,
sekarang ni bila mari alat kita ni, alat handphone kita ni, oh baru aku nampak sekarang ni zaman orang duk tunduk ya. Duk dalam majlis ramai-ramai sunyi sepi. Betul tak? Kalau orang mari kat dia nak marah. Ni orang mesra berkhulwat dengan handphone dia, itulah gambaran orang bermesra berkhulwat dengan Allah Azza wa Jalla. Kita kalau duk baca handphone kita, orang panggil tak ingat tak? Mat 3 kali panggil, akhir kali pula linga baru balik. Nak apa? Dia punya khusyuk dengan handphone tu, tak tahu siapa panggil. Kalau dekat traffic light tu siapa kena horn belakang, tak lari dia. Kalau tidak dia paling sibuknya. Tak habis merah lagi nak langgar dah. Tapi bila kena handphone, merah pun tak apa. Kalau tak ada orang horn, kali 2 kali merah tak pergi lagi. Ini dia punya khulwat dia begitu tinggi darjat. Bandingan tulis itu, bandingan khulwat ini dengan orang main, orang yang dengan leka dengan handphone dia ada tu. Masya-Allah, tabarakallah. Apabila kemesraan mula bertaut dan kukuh di hati, ia mungkin menyebabkan seorang itu lebih bersifat terbuka dan berani serta manja dalam percakapannya dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang tindakan tersebut pada zahirnya kelihatan tidak baik dan tercela kerana mengandungi sifat melulu dan mengurangkan kehebatannya, walaupun tindakan ini boleh diterima Allah sekiranya ia lakukan oleh orang yang telah sampai ke makam al-uns. Dia kata macam tu. Tengok nota di bawah. Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Jami' As-Saghir, bukan, tak sampai lagi. Ini hadis. Sampai ke makam ini, makam khulwat ni, makam jinak dengan Allah. Namun begitu, jika perkara ini timbul dari orang yang tidak sampai ke makam tersebut, mungkin dia akan membawa kepada kekufuran. Pasal itulah kita kadang-kadang kita dengar orang-orang tasawuf ni cakap pelik-pelik, kan? Sehingga sampai peringkat ada ulama yang mengkufurkan mereka. Jadi kalau kita zaman kita sekarang ni, dah kita tahu dah boleh cakap tak pelik. Kenapa nak cakap pelik? Kan? Dia kata Allah tu aku tu Tuhan. Allah ada dalam baju, macam-macam. Timbullah isu wahdatul wujud lah, timbul macam-macam istilah yang mencelarukan masyarakat. Jadi kita sekarang ni tak payah celaru-celaru, cakap betul ya. Banyak hadis-hadis yang Nabi kita SAW tinggalkan, kalau kita berpegang yang itu, kita tidak akan celaru. Inilah yang telah diriwayatkan daripada Abu Hafs, bahawa pada suatu hari ketika beliau sedang berjalan-jalan, tiba-tiba seorang laki-laki datang menemuinya dalam keadaan terpinga-pinga. Orang ni mari pening nampak. Beliau bertanya, apa yang telah terjadi kepadamu? Lelaki itu menjawab, keledaiku telah hilang. Berat dia masalah ni. Keledai zaman dulu yang macam hilang motosikal. Kenapa tu bingung tu? Motor kena curi. Nak kata apa? Aku tidak mempunyai apa-apa lagi selainnya. Tu je harta saya. Abu Hafs terhenti seketika, lalu beliau berkata, dia bersumpah. Ni dia kata bersumpah, demi kemuliaan wa izzatuka, ya Allah, demi kemuliaanmu ya Allah, aku tidak akan berjalan walaupun selangkah selagi mana engkau tidak kembalikan keledai itu kepadanya. Bila dia bersumpah lagu ni, sumpah orang soleh ni, la abarrahu, Allah Ta'ala tunaikan sumpah dia. Lalu keledai yang hilang itu pun muncul kembali. Ni hebat ni. Diriwayatkan bahawa seorang ahli ibadat yang bernama Barkhin, tak ada orang nama Barkhin di Malaysia ni kan, telah keluar memohon hujan dari Allah dengan berdoa, wahai Tuhanku, engkau tidak sekali-kali dituduh bersifat bakhil. Kurniakanlah apa yang ada di sisimu. Turunkanlah hujan kepada kami sekarang juga. Terdapat beberapa tingkah laku atau percakapan yang diterima jika dilakukan oleh golongan tertentu, tapi tidak diterima jika dilakukan oleh golongan yang lain. Kalau kita jangan buat lagi ni. Kita motor kita hilang, selipar kita hilang, kita sumpah depan tangga masjid, wallahi saya tak balik rumah hari ni kalau tak jumpa selipar aku. Kita makan kecil, pak malam situ. Nak balik sumpah dah. Jangan. Orang yang boleh bersumpah ni orang makam yang tinggi, martabat dia sudah tinggi. Dia tu orang panggil, dia pun tahu standard dia. Kalau kita duduk sumpah jawab, dia duduk sorang lah kita. Pengurusi masjid kata balik lah, tak boleh lah, selipar tak balik lagi. Kata apa? Jangan duduk cari pasal. Cerita Barkhin, redha dengan ketentuan Allah Ta'ala merupakan antara makam tertinggi para muqarrabin. Muqarrab itu kedudukan orang yang hampir dengan Allah Ta'ala. Ia adalah hasil dari makam mahabbah. Mahabbah tu cinta yang kita bincang dah dalam siri yang lepas.
dan hakikatnya begitu sukar dipahami. Tiada siapa yang dapat memahaminya melainkan orang yang diberikan kefahaman oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara sifat redha dengan takdir Allah Ta'ala ialah seperti mana yang disebutkan dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan, sebab hadis ni mengikut dalam penilaian ulama mengatakan hadis ini dhaif. Apa hadis ni kata? Iza aradallahu bi'abdin khaira ardahu bima qusima lahu. Bila seorang tu Allah Ta'ala nak beri kepada seorang tu sifat redha, dipenuhi, apabila Allah Ta'ala menghendaki seorang hamba dipenuhi dengan kebaikan, Allah akan menganugerahkannya sifat redha terhadap apa yang ditetapkan. Sifat redha terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tengok nota di bawah. Imam Suyuti menyebutnya dalam kitab Al-Jami'us Saghir, dan disebut oleh Dailami dalam kitab Al-Firdaus melalui riwayat Abu Hurairah. Aku, kata pengarang ni, berpendapat hadis ini dhaif seperti mana yang disebut oleh Imam Suyuti dalam muqaddimah kitabnya. Kalau dia kata dhab tu maknanya dhaif. Dhab maknanya hadis itu dhaif. Walau macam mana pun, kalau kita nak tengok dari sudut makna dianya, memanglah orang yang Allah Ta'ala beri sifat redha dengan apa ni, dengan ketentuan Allah Azza wa Jalla, itu besar kedudukannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kita pergi terus kepada Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada Nabi Daud. Dia wahyu kepada Nabi Daud, wahai Daud, sesungguhnya kamu tidak akan bertemuku dengan suatu amalan yang lebih membuatkan aku meredaimu dan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, melainkan redha dengan qada dan takdirku. Maknanya besarlah kedudukan redha dengan takdir Allah Ta'ala ni, sebab Nabi Daud alaihissalam telah diberi kedudukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebab dia redha. Apabila Sayyidina Ali bin Abi Talib melihat seorang yang bernama Adi bin Hatim yang sedang muram. Adi ni seorang pemurah. Adi bin Hatim. Dia ni muram. Beliau lalu berkata, wahai Adi, kenapa kamu muram dan bersedih? Sebab apa? Adi menjawab, kenapa aku tidak sedih? Dua orang anakku telah terbunuh dan mataku sendiri telah dicungkir keluar. Masya Allah. Lalu Sayyidina Ali berkata, wahai Adi, sesiapa yang redha dengan ketentuan Allah Ta'ala yang menimpa dirinya, ketentuan tetap berlaku dan dia akan memperolehi ganjaran pahala. Manakala sesiapa yang tidak redha kepada ketentuan Allah yang menimpa dirinya, ketentuan itu juga tetap berlaku kepadanya, tapi pahala amalannya gugur. Ini dipanggil kelebihan kita redha. Tapi nak redha ni kena ingat, jangan mudah-mudah redha gitu. Kita kena nak redha, yang pertama sekali kita kena apa? Kena usaha dulu. Kita kena berusaha supaya tidak kena benda-benda yang tak baik ni kepada kita. Jangan kata saya redha lah apa-apa pun. Bawa kereta lari, langgar semua, api merah, api hijau, langgar belakang, lepas tu kena langgar. Kita pun kayak redha dengan qada Allah. Betul ke tak betul macam tu? Lah, salah tu. Mana kita redha ni setelah kita berusaha. Kita redha setelah berusaha menjadikan kita ni duduk dalam keadaan yang selamat, insya-Allah taala. Barulah kita jadi betul. Suatu ketika Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat, telah menziarahi seorang laki-laki yang berada dalam keadaan nazak. Dalam keadaan sedemikian, laki itu memuji Allah Ta'ala. Lalu Abu Darda pun berkata, benarlah perbuatan kamu ini, kerana apabila Allah menetapkan suatu ketentuan, dia amat suka melihat ada orang yang meredai ketentuannya. Jangan mudah mengamuk kita. Kita buat yang terbaik, tiba-tiba tak dapat hajat yang kita nak. Kita kata inilah ketentuan Allah kepadaku, raditu bi qada'illahi wa qadarihi. Masya Allah. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya dengan keadilan dan perbuatan Allah Ta'ala, dia telah menjadikan kesenangan dan kegembiraan itu ada pada sifat yakin dan redha. Kita yakin dengan ketentuan Allah dan kita redha dengan ketetapan Allah. Manakala kemuraman dan kesedihan pula ada pada sifat syak wa sangka dan marah dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kata Alqamah, seorang ulama tafsir ni,
ketika menjelaskan firman Allah Ta'ala, wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Ya, tengok tanda ayat ni. Sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlalu itu dengan yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Wa man yu'min billah yahdi qalbahu. Allah Ta'ala pimpin hati kita. Surah At-Taghabun ayat 11, kata di Al-Qamah, iaitulah musibah yang menimpa seorang lelaki, lalu dia mengetahui bahawa ia adalah dari Allah. Dengan itu dia pasrah dan redha dengan ketentuan Allah. Mana-mana kalau kita redha, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita ketenangan. Alhamdulillah. Kata Abu Muawiyah Al-Aswad ketika menghuraikan ayat Quran Suratul Nahli 97, fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah, maka sungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik. Beliau berkata, iaitulah hidup dengan perasaan redha dan berpada. Ini menarik ni. Hayatan tayyibah, panjanglah ini. Man amila salihan tu. Dan Allah Ta'ala hidup dengan hayat yang baik, maknanya hayat yang baik itu redha dan berpada, tidak tamak. Mana berpada, mana tidak tamak. Dalam sebuah hadis, tengok muhakkik kata hadis ni tidak ada sandarannya. Dia tak jumpa cari dalam kitab. Mana kalau pengkaji hadis ni tak jumpa, kita pun jangan kata tak apa saya cari. Nak cari enggak apa? Nak orang yang hebat-hebat pun cari tak jumpa, kita nak cari jumpa. Sekarang ni jangan main. Ada timbul lagi satu kaedah nak mengesan hadis. Kaedah apa? Dulu orang cari hadis ni payah. Waktu mula-mula anak buat tesis dulu, adalah satu hadis dia panggil Al-Mu'jam Mufahras li Al-Fazil Hadis, yang disusun oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Allah susah. Kadang-kadang satu hadis satu malam kita cari. Pernah Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Tak lama lepas pada tu, mari pula Maktabah Syamilah. Maktabah Syamilah ni segar banyaklah kitanya. Mudah sekali nak cari, kan? Sekarang ni banyak jenis maktabah dia pula. Dia panggil Al-Bahisul Hadisi, yang ada dalam handphone kita ni. Sambil-sambil duduk ceramah, teringat hadis mana nak pecek. Jemaah pun tak tahu ustaz doa apa. Pek-pek keluar hadis. Dengan sanadnya sekali, dengan darjah hadis. Sebab tu kali kita kata kalau ustaz-ustaz kita sekarang ni masih lagi duk mencari hadis yang pelik-pelik, kita kata tak ada sebab dah. Tidak ada sebab dah nak beri kemaafan. Cuma timbul sehari dua ni pula ada lagi benda yang berat. Dia kata walaupun hadis itu tidak ada dalam kitab. Ni berat lagi ni. Walaupun dicari tidak ditemui, tapi ada satu lagi kaedah nak mengesan hadis, iaitulah melalui mimpi tuan-tuan syekh. Kita kata ni parah. Syekh saya mimpi hadis sahih. Kalau lagu tu banyaklah kena tutup kitab Jarh wa Ta'dil, kena tutup kitab mustalah hadis, tak boleh pakai kitab fakulti mengajar hadis, tak boleh pakai. Kita pakat tidur tunggu mimpi. Tu buat ayat-ayat malah tu lagu tu. Tak boleh lah macam tu. Maknanya mimpi tu bukan salah satu daripada metod untuk nak mengesan hadis. Nak kesan hadis, kita kena tengok kaedah-kaedah yang telah dibuat oleh para ulama hadis. Jadi oleh kerana muhakkik kata hadis ni tidak ada asalnya dalam kitab hadis, jadi kita kata dalam sebuah riwayat, tak payah tulis hadis lah, dalam sebuah riwayat ada menceritakan salah seorang Nabi telah mengadu kepada Allah mengenai kelaparan dan kefakiran yang menimpanya selama 10 tahun. Namun pengaduannya tidak diterima oleh Allah. 10 tahun dia lapar. Kemudian Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, sudah berapa lama engkau mengadu kepadaku? Begitulah ketentuan permulaan urusanku yang termaktub dalam Ummul Kitab. Mana dalam Lauhul Mahfuz, aku dah tulis dah mula lapar 10 tahun. Jadi sebelum aku mencipta langit dan bumi, kan Allah Ta'ala buat siap dah. Sebelum cipta langit ni 50,000 tahun tu siap dah. Maka, dan itulah juga perkara yang akan berlaku menurut ketentuanku. Demikianlah ketentuanku yang aku putuskan kepadamu sebelum aku mencipta dunia ini lagi. Adakah kamu ingin aku ulangi penciptaan dunia ini semata-mata keranamu? Atau apakah kamu ingin aku mengubah apa yang telah ditakdirkan kepadamu? Lalu jadilah kesukaan dan kemahuanmu mengatasi kesukaan dan kemahuanku. Demi keagungan dan ketinggianku, kalau perkara ini bermain-main lagi-lagi dalam dadamu, aku akan memadamkan namamu dari senarai para nabi. Jadi kalau kita dengar ke cara ayat tu, mana sabarlah tak jumpa dalam hadis tu.
pelik sangat, takkanlah Nabi sampai begitu pelik sekali kan. Maka ini macam-macam lah cara nak kesan hadis ni. Kadang-kadang benda yang terlalu pelik sangat pun, kalau tidak ada jalur yang sahih, sukar untuk kita terima. Pasal itulah hadis di antara hadis yang kita kena terima walaupun pelik, hadis azab kubur. Benda dalam kubur siapa tahu? Apa yang berlaku dalam kubur tak ada orang tahu, kecuali melalui wahyu yang sahih yang Nabi kita beritahu. Siapa dia masuk dalam kubur ditanya oleh malaikat. Malaikat akan dudukkan dia kan. Kamu nak ditanya. Kamu zaman sekarang ni ada pula hak tahu cerita azab kubur. Siapa dia tahu? Siapa? Drama tanah kubur tu lah. Aku tak ingat. Dia boleh kesan pula apa berlaku dah. Oh, masuk orang ni dosa gini, ular duk tunggu kerak dah lah kubur. Na'udzubillah lah, kita minta berlindung. Pasal itulah anak kata benda-benda yang gaib macam ni jangan duk main lah. Tak usah kita duk mudah-mudah duk bermain-main, nanti Allah Ta'ala murka kepada kita, tak ada pasal-pasal. Allah Ta'ala rahsiakan benda tu. Nabi bersabda dalam hadis, laula alla tadafanu, kalau aku tak bimbang kamu tak boleh nak apa, nak solat, nak ke bumi jenazah, aku doakan Allah perdengarkan azab kubur. Tapi Nabi kita rahsiakan. Kalau tidak, menyayang kita pergi ziarah kubur hari ni, wah duk bertopik, aduh kata berat dia ni pergi siasat pula, dia ni atas dunia dulu main apa ni, habis fitnah pada orang, berat. Kalau orang lain tak apa, kalau kubur keluarga kita sendiri nak pergi dengar ke tidak? Akhir kali kita pagar, jangan siapa masuk ke kawasan ni. Kubur kita sendiri pula, orang lain pula main-main. Subhanallah. Allah rahsiakan sebelah-sebelah kubur orang ni, orang soleh, tuan guru besar. Hak ni bahasa jenis penagih dadah tak solat, sama ya kubur dia senyap belaka. Rahmat. Di antara rahmatnya Nabi kita ni sallallahu alaihi wasallam, bila dia mari, Allah Taala rahsia sembunyikan dosa-dosa kita. Tunggu mati. Tunggu di akhirat esok. Yauma tublas sarair, pada waktu itu dibuka segala rahsia. Jangan duduk bimbang. Jangan duduk mendahului zaman, kata orang. Dalam kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud AS ada dinyatakan, adakah kamu tahu siapakah manusia yang paling cepat melintasi sitian as-sirat, sirat di akhirat? Mereka adalah golongan yang redha dengan penghukumanku, dan lidah mereka sentiasa basah menyebut namaku. Nabi Daud bertanya kepada Allah, wahai Tuhan, siapakah di kalangan hamba-Mu yang paling engkau murkai? Allah Ta'ala berfirman, seseorang hamba yang berdoa memohon pilihan terbaik, istikharah dalam sesuatu urusannya, lalu aku pilih untuknya, tapi dia tidak meredainya. Bahaya ni. Dan bila kita berdoa, akhir sekali bila Allah Ta'ala beri yang kita nak, kita pula tak reda. Berat ke tidak? Jangan main. Cuma dalam bab istikharah ni bukan sewenang-wenang lah kita boleh guna. Ni ada setengah orang ni bila di istikharah, padahal jadi tak molek, dia marah dengan Tuhan pula. Itu tak boleh. Ana dah bincang panjang dalam buku syarah kepada kitab kita. Tengok dalam YouTube lah, dalam maktabah YouTube, Halaqah Abu Anas Madani, di bawah tajuk solat istikharah, adab-adab dan caranya. Panjang kita bahas itu. Kalau nak bahas ini pula panjang pula kan. Jadi kita bagi tahu adab-adab istikharah macam mana dan apakah kesan dia, insya-Allah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu pernah berkata, tidak ada kegembiraan yang tinggal untukku melainkan dalam perkara yang sudah ditakdirkan. Masya Allah, tabarak. Ini sifat orang redha. Aku gembiralah dengan takdir Allah Ta'ala, apa nak jadi. Beliau juga pernah ditanya, apakah perkara yang Tuan paling suka? Tuan suka apa? Jawab Sayyidina Umar, aku suka dengan apa saja yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, tabarakallah. Ini darjat orang yang tinggi maqam. Al-Imam Al-Hasanul Basri, seorang ulama tabi'in, tanda Hasan Basri ini, menyatakan, sesiapa yang meredai dengan apa yang telah ditentukan baginya, Allah akan memberikannya kelapangan dan akan diberkatinya. Kita hilang stres sebab kita tahu inilah ketetapan Allah Ta'ala. Setelah kita berusaha lah, jangan tak usaha apa tu tak jadi, tak boleh pula. Siapa yang tidak redha dengan apa yang telah ditentukan untuknya, dia tidak akan mendapat kelapangan dan keberkatan dalam hidup. Masya Allah, tabarakallah. Kita kadang-kadang hak kita nak tak dapat, kita pun mengamuk, kita marah, kita macam-macam, tak ada faedah. Perubahan takdir Allah Ta'ala tidak akan berubah, sama juga. Abdul Wahid bin Zaid sekali lagi pernah berkata, keredaan adalah pintu Allah yang paling besar
syurga kepada dunia dan kerehatan kepada ahli ibadat. Kita ni kalau kita buat benda-benda kita redha, kita rasa banyak sekali ketenangan. Masya Allah tabarak. Inilah takdir Allah Ta'ala. Kita redha biqada'illahi wa qadarihi. Sebahagian ulama mengatakan, orang yang redha dengan Allah dalam apa saja keadaan akan mendapat darjat tertinggi di sisi Allah Ta'ala pada hari kiamat. Sesiapa yang diberikan perasaan redha kepadanya, sesungguhnya dia telah mendapat kedudukan yang paling mulia Allah. Pada suatu pagi, seorang lelaki badui telah kematian banyak ekor unta peliharaannya. Sia ke dia. Dia pun berkata, tidak, demi Tuhan yang aku adalah seorang hamba yang mengabdikan diri kepadanya. Dia baca syair. Jika tidak kerana musuh yang berdendam akan bergembira dengan musibahku ini, tentu aku telah gembira jika unta-untaku masih berada di tempatnya. Begitulah juga jika sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah tidak berlaku. Jadi nak kata apa? Benda takdir Allah Ta'ala sudah berlaku, kita kena takdir, redha dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Tamaklah kita isu yang kelima. Sekarang ini kita berpindah kepada yang keenam, faslun fir ridha, faslun ar-ridha wa mukhalafatil hawa. Fasal pada menyatakan redha terhadap perkara yang menyalahi hawa nafsu. Nafsu kita ni nak lagu lain kan, tapi Allah Ta'ala beri hak lain. Maka jangan sekali-kali kita panggil mengamuk dan sebagainya. Sifat redha dapat digambarkan ketika berlaku perkara yang bertentangan dengan kehendak diri. Kita nak hak ni, Allah beri hak lain. Penjelasannya, tanda. Apabila manusia mengalami kesakitan, kadang-kadang dia merasai kesakitan tersebut, tetapi dia redha dengan apa yang berlaku. Bahkan akalnya suka jika kesakitan itu bertambah kerana pahala akan diperolehinya. Ada orang ni, orang yang hebat-hebat, kata tak apalah sakit, aku dah lama ibadat, sakit Tuhan beri, pahala naik. Walaupun nalurinya tidak menyukainya. Kita tak suka sakit tu, tapi nak buat macam mana, sakit dah mari. Kalau kita marah, dia beri tak? Kita ngamuk, tak habis Facebook kita tulis belakang, sakit pun hilang. Betul? Ke pahala yang hilang? Sakit hilang ke pahala hilang? Subhanallah. Jadi kenapa kita nak rugi dua kali? Dah lah sakit mari, pahala pula hilang. Masya Allah, tabarakallah. Contohnya, apabila seseorang meminta dibekam dan dibuang darah kotor, sebenarnya dia menyedari akan kesakitannya. Dulu sakit bekam ni, kan dia torehnya pisah perik-perik tu. Sekarang ni seronoknya keteh-keteh main dengan jarum yang sudah di set dah panjang mana masuk. Saya suka ya. Bekam zaman kita ini tak takut langsung, macam kena gatal, kena ketik nyamuk gitu ya. Orang ni suka. Sebab apa? Sebenarnya dia menyedari akan kesakitannya, namun tetap redha, bahkan begitu beria-ria melakukannya dan menghargai pembekam, bayar duit lagi. Begitu juga dengan orang yang bermusafir untuk mengauk keuntungan. Musafir berniaga, dia sedar akan menghadapi kesulitan dalam perjalanannya, tetapi keinginannya kepada keuntungan tersebut telah meringankan beban musafirnya dan menjadikan dia redha melakukannya. Setiap orang yang ditimpa musibah oleh Allah Ta'ala, dia yakin kepadanya, sudah tentu dia juga mengharapkan ganjaran melebihi risiko yang ditanggungnya. Dengan itu dia redha dengan apa yang ditempuhinya, bahkan bersyukur pada Allah di atas perkara tersebut. Masya Allah, dia boleh syukur nak pula dah. Mujulah Allah Ta'ala beri. Kalau tidak, aku tak naik darjat. Kita ini kalau kita nak tengok dengan kerajinan kita beribadat ni, agak-agak tinggi tak tinggi darjat. Tapi kalau Allah Ta'ala beri ujian kepada kita, ujian ni tak semestinya sakit. Kadang-kadang orang kenak kepada kita. Saya kadang pagi-pagi dapat WhatsApp, grup mazhab WhatsApp mari. Dia kata, ustaz, tengok ni gambar hantar orang Pangkah, dia tulis macam-macam kat bawah. Kita pun ambil kata-kata Hasan Basri, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah anugerahkan kepadaku pahala yang aku tak buat. Kita duduk tidur, orang bagi pahala, aset masuk hari-hari pada kita kata, Pangkah lagi lah apa ni, saya punya poster, mudah-mudahan pahala lagi banyak.
Sebab kita tidur mana? Kalau kita duduk tahajud orang pangkal sedih juga dah. Aku dah lah tahajud boleh pahala dah, kau tambah lagi pahala. Yang mana? Kita tak tahajud, pahala mari. Alhamdulillah biqada'illahi wa qadarih. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah berkata, aku telah bertanya kepada dia panggil dalam bahasa Arab kata Sari As-Saqati, nama ulama ni, ulama tasawuf ni. Adakah seorang yang punya perasaan cinta akan merasa kesakitan bencana? Dia menjawab, tidak. Cinta dunia pun tak ada apa-apa dah kita dah. Kerana nak boleh allowance, nak boleh gaji, sanggup kita pergi sana sini. Masya Allah, tabarakallah. Ni sahabat-sahabat kita duduk di laut ni. Berapa bulan sekali pergi laut? Dah orang lain lah, kawan-kawan. Gerak lah. Ni dia panggil offshore ni. 3 bulan duduk laut. Hop naik kapal pula. Sampai 3 bulan di laut, 6 bulan. Balik jumpa tengok anak. Klik pula naik gigi dah anak. Tak ada masalah. Rasa kita tahu kita pergi mencari rezeki yang halal. Tapi balik, Masya Allah, tabarakallah, boleh banyak mana. Ada orang yang risiko tinggi kan? Dia panggil offshore dia. Duduk tengah laut. Hok naik kapal pun, oi, baru ni jumpa kawan saya, dia jual buku, tiba-tiba hilang. Tanya-tanya, duduk tengah laut dia tu, tak tahu duduk mana. Bila klik, dia kata dalam 4 bulan, 5 bulan baru siapa je klik. Anak-anak dia duduk tunggu ayah dia di rumah. Kita kata takdir Allah SWT, rezeki dia duduk di laut. Pergilah. Kami telah diceritakan berkenaan ramai manusia yang ditimpa musibah dan mereka berkata, sekiranya badan kami dipotong sepotong demi sepotong sekalipun, nascaya cinta kami kepada Allah semakin bertambah setiap kali dipotong. Masya Allah, tabarakallah. Jangan marah ke Tuhan lah. Doktor pun jangan marah juga. Sebab dia tu potong sebab kita sakit. Tak? Ke ada doktor potong saja-saja? Tak ada doktor nakal lagi tu. Terdahulu kita telah menyatakan bahawa cinta yang mendalam boleh menyebabkan hilang rasa derita atau sakit. Dalam Ba'al Hub baru ni, Asyauq. Ini boleh digambarkan melalui perasaan cinta yang berlaku antara sama-sama manusia. Sebahagian ulama menceritakan, kami mempunyai seorang jiran yang amat mencintai Jariyah. Jariyah ni budak perempuan ni, hamba perempuannya. Pada suatu ketika, Jariyahnya itu telah jatuh sakit. Oleh kerana sayangkan Jariyah itu, dia tinggal di rumah memasak sup untuknya. Dia tokek, dia tolong masak kawan itu pula. Ketika dia sedang mengacau-ngacau sup yang panas tersebut, tiba-tiba Jariyahnya mengadu. Kerana terkejut dan bimbang, sudu terjatuh dari tangannya, tetapi dia masih tetap mengacau sup tersebut dengan jari jemarinya. Tak sedar, pakai kucang tangan pun. Sehingga luruh daging dari jemarinya, sedangkan dia tidak menyedarinya. Masya Allah, tabarakallah. Cerita ini diperkuatkan lagi dengan kisah yang berlaku di zaman Nabi Yusuf AS, di mana sekumpulan perempuan yang melihat wajah baginda Yusuf telah terpotong jari-jari mereka kerana terlampau asyik. Comelnya Yusuf, kerak jari tak rasa. Macam-macam. Yang peliknya ketika itu mereka langsung tidak menyedari dan merasa sakit. Berdasarkan apa yang kami telah sebutkan di atas, jelaslah bahawa meredai suatu perkara yang bertentangan dengan kehendak nafsu juga tidak mustahil boleh membawa kesan yang sama. Apabila perkara ini boleh berlaku pada hak manusia kerana habuan yang mereka perolehi dari sesama mereka, maka lebih-lebih lagi lah ia boleh berlaku pada hak Allah yang menyediakan segala habuan yang akan dinikmati pada hari akhirat kelak. 3 acuan boleh merealisasikan perkara ini. Kita tengok, kita nak cinta kepada Allah Ta'ala, 3 perkara yang kita kena hadapi. Masya Allah, tabarakallah. Banyak bandingnya dia tu berat belakang dah. Kisah Nabi Yusuf, cerita buat sup, berapa lagi hak kita rasa pelik atas dunia ni yang orang tak sedar. Apa dia? Kalau tengok suka zaman-zaman budak-budak dulu, kita suka tengok cerita kartun. Kartun ni kalau dia tak tahu, tak jatuh dia. Kalau tak tahu dia jatuh. Dia boleh berjalan, pusing, tengok dia tengok, sudah jatuh, baru jatuh dah. Dia panggil tak sedar benda tu. Kita manusia ni yang asyik satu benda, kita tak akan sedar. Kali sampai akhir kali tertinggal. Baru ni ada seorang budak kena tinggal ke bas. Dia telefon mak dia, mari ambil mak, bas tinggal ada saya. Pasal apa? Dia tahu dah pukul berapa, tapi asyik duk main telefon sampai orang bas tu berjalan tak sedar-sedar. Nah, ni zaman kita nak kena tinggal kapal terbang mungkin ada juga. Tapi sanak yang kita jumpa tinggal bas sebab main handphone ada dah.
3 acuan boleh merealisasikan perkara ini, iaitu yang pertama, mengetahui bahawa pentadbiran Allah adalah lebih baik daripada pentadbiran manusia. Ini jelas lah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qadallahu lil mu'mini qada'an illa kana khairan lah. Allah tidak sekali-kali menetapkan sesuatu takdir kepada orang yang beriman kecuali ia membawa kebaikan kepadanya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Panjanglah cerita di bawah ni. Diriwayatkan daripada Makhul. Makhul ni seorang ulama. Katanya, aku telah mendengar Ibnu Umar berkata, sesungguhnya apabila seorang memohon pilihan terbaik, yang istikharah dari Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala memberikan pilihan terbaik untuknya, tetapi dia tidak menyukainya. Ni hati-hati ni. Bila kita istikharah, Allah Ta'ala beri pada kita tak suka pula, tentu tidak lama lagi dia akan melihat natijahnya, di mana apa yang telah ditakdirkan padanya itulah yang terbaik baginya. Kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala nak buat. Dalam siri yang lepas kita bincang tentang istikharah. Sudah istikharah, kahwin 10 tahun, bercerai. Jadi dia tanya tuan guru dia, kenapa saya istikharah boleh bercerai pula? Tok guru dia kata, itulah yang paling ringan Allah nak ujimu. Kalau saya tak istikharah macam mana? Agak-agaknya kalau tak istikharah, dia tak bercerai, tapi suami dia gantung tak bertali. Mana baik, bercerai dengan tak bertali? Cuma zaman kita ini tak bertali tak apa, dia panggil apa nama ni? Ni jenis kebo-kebo tak ada ni. Apa panggil? Royalis. Ada pula macam royalis pula. Kalau jenis tak ada konektif, mati situlah kita nya. Tak ada bateri pula. Nak kata apa? Barulah orang tu rupanya bercerai ni lebih baik daripada tak bercerai. Kalau tak bercerai, kena gantung tak bertali sampai 10 tahun. Dengar ada cerita saya bagi tahu itu. Hak sanak yang kita jumpa paling lama gantung tak bertali ni 22 tahun. Saya kerusuh haji di satu jabat di sini di Kuala Lumpur. Makcik tu bagi tahu dia nak pergi haji dengan kita lah, dengan Abu Anas. Dia kata, ustaz saya tak lagi haji tahun ni. Saya kata, kenapa? Bila tahu nak pergi haji, suami saya dulu yang hilang 22 tahun. Waktu hilang suami tu, anak dia kecil lagi. Sekarang ni anak dia dah habis universiti. 22 tahun. Dia mari balik, dia kata mu tak lagi haji kecuali bawa dia sekali, sebab dia nak pergi haji juga. Dia kata, siapa nak bawa engkau? Dia kata, mu bini aku. 22 tahun hilang, aku tak pernah cerai. Subhanallah. La ilaha illallah. Macam-macam berlaku. Jadi kita kata, takdir Allah SWT tu jangan menyalahi. Ada benda yang kita tak tahu, apa rahsia di sebalik istikharah yang kita buat. Maka kita terimalah dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Bahawa ni Masruq pula berkata, Masruq ni seorang lama lagi, seorang lelaki tinggal di satu perkampungan. Dia memiliki seekor anjing. Macam-macam cerita dalam ni, pelik-pelik ni. Cerita motivasi ni, motivasi tasawuf. Keldai ayam jantan. Berapa ekor dia ada? Anjing, dongki, ayam jantan. Ayam jantannya itu sentiasa berkokok untuk mengejutkan mereka daripada tidur untuk menunaikan solat. Sayanglah dia. Ada ayam lagu ni. Yang kedua, keldai untuk digunakan bagi mengangkut air dan khemah. Keldai, dongki buat ambil air. Manakala anjing pula mengawasi keselamatan mereka. Suatu hari datang seekor seri musang lalu memakan ayam jantan tersebut. Maka semua bersedih. Sedihlah, tak ada dah lah jam loceng kita. Lelaki itu berkata, mungkin ada hikmat di sebaliknya. Sabar, kita tunggu sekejap. Kemudian datang pula serigala lalu membunuh keldai tersebut. Mati. Mereka sekali lagi sedih. Lelaki itu berkata, moga-moga ada kebaikan dari apa yang berlaku. Selepas itu anjing pula mati. Tiga-tiga mati berlaku. Mereka bersedih. Laki-laki itu yang kuat tawakal, dia kata, mudah-mudahan ada kebaikan dari apa yang berlaku. Sabar. Kemudian pada suatu pagi, apabila mereka bangun dari tidur, mereka dapati perkampungan di sekeliling mereka semuanya telah ditawan oleh musuh, sedangkan mereka selamat. Sebab apa dia selamat?
Dengar ni. Semua perkampungan lain ditawan kerana perkampungan tersebut riuh rendah dan sentiasa bising dengan suara-suara binatang, menyebabkan musuh tahu mereka ada. Subhanallah. Ya, dia pergi sini bunyi ayam, bunyi kan anjing ni, kalau tengok musuh mari menyalak tu, hot kena dulu. Jadi oleh kerana rumah dia ni senyap sepi, zaman tu pun tak ada elektrik, tak ada lampu. Ayam tak bunyi, keldai tak bunyi, anjing tak menyala, orang pun tak tahu dia ada, dia je selamat. Masya Allah, tabarakallah. Sa'id Ibn al-Musayyib ni, ketua ulama Madinah ni, Sa'id Musayyib berkata, Luqmanul Hakim telah berkata kepada anaknya, wahai anakku, setiap apa yang berlaku kepadamu, sama ada yang kamu suka atau tidak, hendaklah kamu anggapnya sebagai kebaikan kepada kamu. Kadang-kadang kita tak suka dah. Contohnya kita minta apa-apa tak dapat. Anaknya menjawab, dalam perkara ini aku tidak mampu memberi apa-apa keputusan sebelum aku tahu kenapa ayah berkata demikian. Anak dia kata, apa hujah ayah? Lalu Luqman berkata, wahai anakku, sesungguhnya Allah SWT ada mengutuskan Nabi. Marilah kita pergi menemuinya dan bertanya kepadanya, kerana tentu dia mempunyai penjelasan terhadap kata-kataku tadi. Anaknya berkata, mari kita pergi bersama. Pergi dua beranak ni. Siapa ni? Luqman pergi ni. Lalu mereka membuat pergi bersama. Lalu Luqman dan anaknya menaiki keldai masing-masing sambil membawa bekalan yang secukupnya. Mereka bermusafir siang dan malam sehingga mereka bertemu dengan padang pasir yang amat tandus. Lalu mereka membuat persediaan dan kemudiannya merentasinya. Apabila matahari tegak di atas kepala dan panas menjadi terik, mereka kehabisan bekalan makanan dan air. Masya Allah. Mari pula ujian. Keldai mereka kini lemah dan tidak larat berjalan. Akhirnya mereka membuat keputusan berjalan kaki saja. Ketika mereka berada dalam keadaan demikian, tiba-tiba Luqman melihat bayangan gelap dan asap dari jauh. Biasa kalau gelap ni nak hujan kan. Luqman berfikir, gelap itu tandanya ada pokok, dan asap itu tanda adanya perkampungan dan manusia. Maknanya ada orang asap ni. Sedang mereka berkeadaan demikian, anak Luqman terpijak tulang yang berada di tengah jalan. Pijak tulang. Tulang yang tajam itu menembusi kakinya sehingga keluar di sebelah atas kakinya. Allahu Akbar. Tidak semena-mena anaknya jatuh pengsan. Luqman bingkas berpaling dan mendapati anaknya sedang terbujur kesakitan. Luqman bergegas mendapatkan anaknya dan memeluknya. Beliau pun mencabut tulang tersebut dengan menggunakan giginya, lalu membalut luka dengan menggunakan serbannya yang dibelah dua. Kemudian beliau melihat wajah anaknya, dan dengan tiba-tiba air matanya mula mengalir dan akhirnya menitis ke atas pipi anaknya itu. Si anak tersedar dari pengsannya dan melihat ayahnya sedang menangis. Lalu dia berkata, wahai ayahku, ayah menangis, sedangkan ayah juga yang pernah berkata bahawa kejadian seperti ini adalah baik untukku. Anak dia balas balik. Dia panggil tadrib amali. Teori ayah ajar dulu, sekarang kena ke saya. Kenapa ayah menangis? Benar kita. Bagaimana ni? Makanan minuman telah pun habis dan tinggal kita berdua saja di tempat ini. Luqman berkata, wahai anakku, aku menangis kerana aku sanggup menebusmu dengan seluruh kelebihanku di dunia ini untuk keselamatanmu. Aku hanyalah seorang ayah yang tentu mempunyai naluri kebapaan yang kuat menyayangi anaknya. Berkenaan dengan kata-katamu, bagaimana aku menangis sedangkan aku pernah berkata sedemikian sekian-sekian itu, kerana mungkin apa yang dihindarkan dari kamu lebih teruk daripada apa yang kamu alami ini, dan boleh jadi apa yang kamu alami ini lebih ringan daripada apa yang dihindarkan daripada kamu. Ini lebih kurang cerita tadi kot ni. Ketika beliau bercakap-cakap dengan anaknya itu, Luqman memandang ke depan. Asap dan bayang-bayang hitam tadi sudah tidak kelihatan lagi. Beliau berfikir, aku tak nampak apa-apa pun. Lalu dia berfikir lagi, memang tadi ada di situ, tetapi mungkin Tuhanku telah membuat sesuatu terhadapnya. Ketika dia sedang berfikir, tiba-tiba dia melihat ada seorang sedang menunggang kuda yang berbelang dengan berpakaian putih menuju kepadanya dalam keadaan yang sangat pantas. Dia terus memerhatikan pergerakan orang itu sehingga sampai betul-betul di hadapannya.
Lelaki itu menundukkan mukanya. Kemudian dia berkata, adakah kamu Luqman? Luqman kata, ya, saya Luqman. Lelaki itu berkata lagi, apakah yang dikatakan oleh anakmu yang dungu itu? Anakmu hak bodoh tu apa dia? Luqman bertanya kepadanya, wahai hamba Allah, kamu ni siapa? Senang-senang mari katakan anak aku ni. Kenapa aku hanya dapat mendengar suaramu tapi tidak melihat wajahmu? Siapa awak ni? Lagi bahaya, bunyi suara saja. Suara itu berkata, aku adalah malaikat Jibril. Aku tidak dapat dilihat oleh sesiapa kecuali malaikat yang hampir atau nabi yang diutuskan. Sebab itulah kamu tidak akan dapat melihat wajahku. Dan apa yang telah dikatakan oleh anakmu yang dungu itu? Luqman bertanya kembali, tidakkah kamu mengetahuinya? Mu dengar dah tadi, mari tanya buat apa lagi? Sedap juga dah. Kadang-kadang orang mari tanya kita ni bukan kerana nak tahu. Dia tahu dah, cuma dia nak tahu, nak dialog dengan kita ada masalah. Dengar ni. Mu tahu dah, tanya apa lagi? Jibril menjawab, aku tidak mengetahui apa-apa pun berkenaan kamu berdua. Tetapi malaikat yang menjaga kamu berdua datang kepadaku, sedang aku telah diperintahkan untuk memusnahkan bandar tersebut serta segala yang ada dalam dan di sekitarnya. Hok hitam wasak dia, Jibril tengah duduk musnahkan bandar tu. Malaikat menjaga kamu itu memberitahu aku bahawa kamu hendak menuju ke bandar ini. Lalu aku berdoa agar Allah menahan kamu beberapa ketika dengan apa cara yang dikehendaki. Kejadian yang menimpa anak kamu inilah yang telah menyelamatkan kamu daripadaku, kerana kalau tidak kerana itu kamu pasti turut binasa bersama-sama mereka. Baru tahu rahsia. Pelik kita tak? Dia orang baik kenapa binasa? Lah, di mana tempat orang buat maksiat, kalau kita orang baik pergi pun, kalau turun bala, dia sapu semua sekali. Dia tak kata dia ni orang baik ni, bom pun jatuh lain, sini tak kena. Ada jugalah orang duk cerita orang wali-wali ni, tempat dia yang selamat. Sebab ni sekarang ni ramai orang yang pergi melawat ke tempat tsunami. Dia kata masjid yang selamat, hok lain runtuh habis. Itu salah satu daripada lah kalau kita nak tengok kebesaran Allah Ta'ala. Baru ni ada pula orang pun gambar lepas tempat kena tsunami, ketik tok cah boda tok runtuh. Dia kata kalau nak guna honor macam mana? Orang boda kata tengok ini dia selamat, hak lain tu Tuhan tak restu belaka. Jadi payah kita nak buat benda-benda yang nak guna satu hujah yang logik semata-mata, sukar. Tapi sebagai ibrah pengajaran boleh kita buat. Baru ni anak pergi melawat ke Jepun, di Kobe. Kobe ni ada sebuah masjid, 2 kali kena tsunami tak runtuh. Kita nak kata apa? Ini bukti kuasa Allah Ta'ala. Boleh je nak bukti. Tapi bila kita pergi melawat masjid, saya tengok masjidnya kecil, besar sikit pada ni, tapi tiang dia satu melut. Kata, apa tiang besar ni? Dia kata, di sini kawasan gempa bumi, engineer zaman dulu dah buat untuk persiapan kalau gempa bumi berlaku tak runtuh. Baru aku tahu, inilah mukjizat dia sebenarnya. Ya, adalah rahsia-rahsia tersendiri. Kita pun tidak nafi kuasa Allah Ta'ala nak menyelamatkan masjid, tapi kita kena lebih banyaklah berfikir tentang masalah-masalah yang sedemikian ini. Habis dah cerita Luqman. Kemudian Jibril menyapu dengan tangannya ke atas tapak kaki anak Luqman, dan dengan serta-merta dia sembuh dan terus bangun. Kemudian Jibril menyapu bekas makanan mereka, lalu bekas itu penuh kembali dengan makanan. Begitu juga dengan bekas air, ia kembali penuh setelah disapu oleh Jibril. Kemudian Jibril mengangkat semula mereka bersama keldai mereka, terbang seperti burung untuk meneruskan perjalanan. Tiba-tiba mereka dapati mereka kembali ke tempat asal mereka sebelum mereka mula berjalan beberapa hari yang lalu. Wallahualam apa cerita. Yang pentingnya kita tahu sebab-sebab tu kadang-kadang melambatkan kita pergi untuk diselamatkan. Masya Allah, tabarakallah. Banyaklah kalau kita nak cerita pengalaman-pengalaman yang anda dengar sendiri pun ada benda-benda yang tersendiri. Itu pengalaman kita lah. Orang lain ada pengalaman masing-masing. Kita kata Masya Allah, tabarakallah, nu'min biqada'illahi wa qadarihi. Kita terimalah takdir Allah SWT apa-apa yang terjadi. Kita kata tentu ada hikmah di sebaliknya, kan? Alhamdulillah. Cerita ni ambil mana? Dalam kitab ni ada. Muhakkik ni orang hebat dah ni, Ali Al-Halabi ni, orang yang sangat teliti dalam bab-bab tahqiq ni. Tapi dia tak kata apa, saya pun senyap. Kita pun tak cari jugalah. Baik, kita pergi kepada Al-Wajhus Tsani. Yang pertama tadi, redha dengan apa? Mengetahui bahawa ketentuan Allah Ta'ala, susunan Allah Ta'ala tu lebih baik. Yang kedua, tanda
Tulis yang kedua. Kita nak memahami ni. Tajuk berhilang habis pakuan dah. 3 acuan boleh merealisasikan takdir Allah Ta'ala, kita kena redha. Yang pertama, kita tahu apa yang disusun oleh Allah Ta'ala itu yang terbaik. Satu. Yang kedua, tanda yang kedua. Ada nota ada tulis. Yang kedua, ar-redha bil alam. Redha terhadap kesakitan yang menimpa kerana mengharapkan pahala yang menunggu di hari kemudian. Kalau sakit, mari kita kata kita tak nak sakit, ubat habis berkata ubat dah kita makan. Tapi apa boleh buat? Saya selalu tanya jemaah ni, apa beza di antara takut mati dengan ingat kemati? Ingat tak ingat jawapan? Beza takut mati dengan ingat mati, apa beza? Tak ingat pula dah. Ingat ke mati, kita tak akan buat maksiat sebab kita tahu kita akan mati. Tapi takut mati, kita akan berusaha untuk makan ubat, diet, apa benda supaya kita tak mati, kan? Tapi mati juga, sakit juga kita. Mati tak lagi dah ni. Kalau mati tak selesai masalah. Sakit pula mari. Maka kita kena redha sebab kita tahu di sana ada pahala Allah nak beri. Seumpama contoh-contoh yang terdahulu, iaitu dalam soal berbekam, membuang darah kotor dan meminum ubat-ubatan kerana mengharapkan sembuh. Agak sembuh, tapi tak sembuh. Kita berusaha, tak jadi juga, sakit juga. Maka kita kena kata ini takdir Allah, kita redha. Sebab apa redha? Mengharapkan pahala. Yang ketiga, kita redha terhadap perkara yang bukan kerana ada keuntungan di sebaliknya, tapi kerana itulah keinginan kekasihnya. Mana kita tahu apa dia? Kita tahunya Allah Ta'ala nak benda tu. Allahu Akbar, tengok. Oleh itu, perkara yang paling nikmat baginya ialah yang dapat memberikan keredaan kekasihnya. Kekasih di sini Allah lah, bukan mana cinta-cinta manusia ni. Walaupun ia mengakibatkan kemusnahan dirinya. Sebagaimana kata penyair, mali jurhin iza ardakumu alamu. Jika kecederaan itu menjadikan kamu semua redha, maka tiadalah lagi sakitnya. Kalau awak suka, tak apalah, susah pun tak ada masalah. Itu maksud. Telah dijelaskan bahawa asyik dalam bercinta akan mengasati segala keperitan. Sesiapa yang tidak merasainya tidak boleh mengingkari kewujudannya. Sebenarnya dia tidak mengalami kerana dia ketiadaan. Ketiadaan sebab yang membawa kepadanya, iaitulah cinta yang amat mendalam. Sesiapa yang tidak merasai nikmat cinta, dia tidak akan merasai erti keajaibannya. Sesungguhnya orang yang pekak tidak dapat menghayati kepuitisan lagu dan irama. Dia pekak walaupun tengok orang duduk melompat pun. Orang yang tidak mempunyai hati yang bersih tentu mengingkari kelazatan ini kerana ia adalah cinta yang bersarang di hati. Tak boleh nak kata apa dah dia. Tamaklah kita. Yang keenam, kita berpindah kepada yang ketujuh. Tulis nombor 7. Faslun fi anna ad-du'a la yunaqidur ridha. Fasal, doa tidak berlawanan dengan konsep redha. Kita berdoa kan, ya Allah janganlah selamatkanlah aku, ya Allah jangan beri sakit, jangan beri musibah, jangan. Dah, kamu ni kenapa doa tak nak? Kan Allah Ta'ala takdir. Ini tidak berlawan. Tengok perbahasan dia. Ketahuilah bahawa doa tidak bertentangan dengan konsep redha. Begitu juga membenci maksiat, pelakunya, sebab-sebab yang boleh mendatangkan maksiat, dan juga berusaha untuk membenterasnya. Berkenaan dengan doa, Allah Ta'ala telah meminta kepada kita agar menjadikan doa sebagai suatu ibadat kepadanya. Allah telah memuji sebahagian hamba-Nya dengan firman-Nya, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka sentiasa berdoa kepada kami dengan keadaan penuh harapan dan gerun takut. Jadi kita harap Allah Ta'ala kabul, kita takut Tuhan murka, kan? Surah Al-Anbiya ayat 90. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasul-Rasul lain telah dimaklumi oleh seluruh umat. Apa dia maklum? Iaitulah masyhur dalam kitab-kitab sunnah, doa Rasulullah ni dan doa para anbiya, maklum dah. Banyaklah dalam kitab-kitab kita boleh tengok bagaimana di antara doa Nabi minta perlindungan, ni minta tu, minta ni, macam-macam dia minta, kan?
Mengingkari dan tidak reda terhadap suatu maksiat adalah termasuk dalam ruang lingkup ibadat kepada Allah. Begitu juga mencemuh dan mencela orang yang senang hati dan reda dengan maksiat, serta membenci dan mengingkari orang kafir dan orang jahat, semuanya adalah ibadat. Terlalu banyak dalil dalam Al-Quran dan Sunnah yang membuktikan hal ini. Jika dikatakan terdapat beberapa hadis yang menyebut berkenaan reda terhadap ketentuan Allah, sekiranya perbuatan maksiat berlaku tanpa takdir, ia adalah suatu yang mustahil. Namun sekiranya ia berlaku dengan takdir Allah dan kita tidak meredai perkara tersebut, ia termasuk dalam hal membenci takdir Allah. Bagaimana kita boleh satukan pemahaman kita dalam dua keadaan ini? Menarik juga ni. Orang buat maksiat berlaku dengan takdir ke tidak? Takdir. Manakala kita benci kepada orang maksiat, mana kita benci pada takdir Allah Ta'ala? Ini soalan dia ni. Jadi kita kena buka mata luas. Kita nak faham masalah ni agak teliti. Masalah ini begitu mengelirukan beberapa orang yang kurang sempurna pemahamannya berkenaan rahsia ilmu, sehingga menyebabkan orang awam juga terkeliru. Mereka berpendapat bahawa mendiamkan diri dalam kemungkaran merupakan suatu makam daripada makam-makam reda. Makam tu martabat reda dengan takdir Allah. Mereka juga menamakan sebahagian tingkah laku yang baik ini adalah suatu kejahilan. Mana boleh Tuan Syekh kata ini jahil lagu ni. Mana boleh kata bakas senyak gitu. Jawapan kita ialah, dengar jawapan. Soalan tahu tak tadi? Manakala kita benci pada maksiat, kita tak terima takdir Allah, kan? Jawapan kita ialah, reda dan membenci adalah perkara yang berlawanan jika ia berlaku pada satu perkara dari arah dan bentuk yang sama. Jika dalam perkara yang satu itu kamu reda pada satu aspek dan membenci pada aspek yang lain, itu tidaklah membawa maksud yang berlawanan. Contohnya, musuh kamu meninggal dunia dan dia juga merupakan musuh pada sebahagian musuh kamu yang lain yang sentiasa mencari jalan untuk membinasakannya. Ketika itu kamu akan bersedih dengan kematiannya di atas sifatnya sebagai musuh kepada musuh kamu. Sebab dia tu balas orang tu. Kalau dia tak ada, musuh serang kita lah pula. Kenapa lah? Rugi dia tu mati. Kalau tidak, selesai masalah kita. Dia balas sama dia, kan? Namun begitu, kamu juga akan bergembira dengan kematiannya kerana dia sendiri adalah musuh kamu. Cuma dia menjadi penyekat di tengah jalan, melambatkan sikit kita. Begitulah keadaannya dengan perbuatan maksiat. Ia mempunyai dua aspek. Satu aspek berkenaan dengan Allah Ta'ala, di mana perbuatan itu adalah pilihan dan kehendaknya yang telah diputuskannya. Allah Ta'ala putuskan dah, kan? Justru kamu meredainya semata-mata kerana pasrah segalanya kepada Allah. Manakala aspek kedua ialah berkenaan hamba itu sendiri, di mana maksiat itu adalah usahanya sendiri, dan juga kerana sifatnya yang suka melakukan maksiat, serta tanda bahawa dia dimurkai dan dibenci oleh Allah Ta'ala, di mana Allah menimpakannya dengan faktor-faktor yang menyebabkan melakukan maksiat dan seterusnya menjauhkan diri daripada Allah Ta'ala. Dari aspek ini dia wajar dibenci dan dikeji. Kalau kita kata perbuatan maksiat itu, kita tak nak kata apa, itu takdir Allah Ta'ala. Tapi dia pergi buat maksiat, aku benci dengan dia. Kenapa dia buat maksiat? Siapa suruh dia buat? Dia tak boleh berujar dengan takdir dalam bab maksiat. Orang ni mencuri contoh, kita bawa dia ke balai polis. Dia kata, tuan polis, jangan tangkap saya, jangan penjara saya, sebab saya ni mencuri dengan takdir Allah. Boleh terima tak boleh terima? Polis pun duduk diam-diam. Duduk relax. Duduk diam-diam, dia tumbuk tamu kopong bagi. Tuan polis, kenapa tumbuk saya? Kamu jangan komplain banyak, itu takdir Allah. Mana agak kita? Mana boleh takdir? Kamu mana boleh mencuri? Itu pilihan kamu. Ini bahasa yang paling mudah. Dia panggil analogi yang paling mudah kita nak memahami masalah dalam masalah menerima takdir, dan juga kita tidak reda dengan maksiat yang dibuat. Jangan terima lah gitu, kalau tidak susah. Orang perempuan payah nak terimanya kalau suami dia balik kawan. Ada setengah suami ni balik tak ada apa-apa lagi. Suami dia menangis dulu lagi. Dengar cerita ni, jangan marah. Suami dia menangis dulu. Kenapa abang menangis? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pun tak tahu macam mana boleh pergi kahwin seorang lagi. Bini dia pun nangis juga, sedih ke suami.
Nak berani buat lah kita. Tak berani dah. Bini dia kata tu sedih berlakunya tu, dia tak. Baiklah. Lebih jelas lagi, jika kita buat satu perbandingan, katakanlah bahawa seorang yang berada di sisi kekasihnya berkata, aku ingin menduga siapakah yang benar-benar menyayangi aku dan siapa yang membenciku. Aku akan buat satu piawaian yang boleh menjadikan mereka berterus terang. Caranya ialah, aku akan pergi kepada si fulan dan memukulnya dengan kuat sehingga dia terpaksa mencemuhku. Sedap juga ni contoh ni. Jika dia mencemuhku, aku akan membencinya dan menjadikannya sebagai musuh. Sesiapa yang mengasihinya, bermakna dia juga adalah musuhku. Sesiapa yang membencinya, orang yang aku pukul itu, bermakna dia mengasihiku dan dia adalah kawanku. Kemudian dia pun melakukannya dan berlakulah cemuhan kepadanya yang menjadi bibit kepada kebencian yang seterusnya membawa kepada permusuhan. Orang yang benar-benar mengasihinya akan berkata, aku suka dan aku redha dengan perancangan kamu memukul dan menyakitinya. Itu adalah pendapat, perancangan dan tindakan kamu. Manakala cemuhannya kepadamu adalah perbuatan tidak beretika dan bererti dia bermusuhi kamu, aku membencinya atas dasar perbuatannya mencemuhmu kerana dia sepatutnya bersabar dan tidak mencemuh. Faham ke tidak cerita tu? Cerita pelik ni. Mana orang ni nak tahu siapa dia sayang tak sayang kan? Dia pergi pukul orang tu, bila orang tu marah dan ada penyokong kawan itu, semua orang tu musuh dia belaka. Pentasuk dia, ni orang baik. Betul ke lagu tu cerita? Begitulah perbandingan kekuasaan Allah dalam meletakkan dorongan syahwat dan maksiat kepada seorang hamba, di samping dia membenci jika hamba melakukan maksiat. Menjadi kewajipan kepada setiap hamba yang mencintai Allah untuk membenci dan memusuhi siapa saja yang dibenci oleh dan musuhi oleh Allah. Begitu juga terhadap orang yang dijauhkan dirinya dari Allah, sekalipun dialah sebenarnya yang menyebabkan orang itu terpaksa melakukan pertentangan yang menyanggahi perintahnya dengan kuat kuasa dan kudratnya. Orang itu tetap dianggap terhalau dan jauh dari rahmat Allah. Orang yang dijauhkan dari jalan-jalan mendekatkan diri kepada Allah hendaklah dibenci oleh semua orang yang mencintai Allah. Ini bagi membuktikan persetujuan terhadap kekasih mereka dengan menunjukkan kemarahan terhadap siapa yang kekasihnya, yakni Allah telah menzahirkan kemurkaannya dengan menjauhkan orang itu darinya melalui perbuatan maksiat. Ini bandinganlah kita buat tadi. Dengan itu, maka benar dan tepatlah segala yang disebut dalam hadis berkenaan benci dan cinta kerana Allah, bersikap kasar kepada orang kafir serta bersungguh-sungguh membenci mereka, di samping redha dengan takdir Allah Ta'ala di atas asas bahawa itu semua adalah takdir. Ia berasaskan kepada rahsia takdir yang tidak dizahirkan, iaitulah kebaikan dan kejahatan semuanya termasuk dalam kehendak dan kemahuan Allah. Walau bagaimanapun kejahatan yang dikehendakinya itu adalah dibenci, manakala kebaikan yang dikehendakinya itu adalah diredai. Yang lebih utama ialah kita mendiamkan diri dan beradab dengan adab-adab syarak, di samping akur dengan apa yang menjadi asas kepada konsep perhambaan makhluk kepada Allah, iaitulah redha dengan takdir Allah serta membenci perkara-perkara maksiat. Di sini kita kena belajar tulis. Dia panggil takdir Allah Ta'ala ada dua kategori. Dia panggil iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Iradah kauniyah maknanya kehendak Allah Ta'ala menjadikan semua makhluk ni semuanya akan jadi. Betul tak? Itu dia panggil iradah kauniyah. Makna kehendak Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Tak ada siapa boleh sekat. Semua akan jadi. Yang baik, yang buruk, yang bersih, yang kotor, yang semuanya jadi. Satu lagi dia panggil iradah syar'iyah. Kehendak Allah Ta'ala menurut syarak. Contoh yang paling mudah, Allah Ta'ala dah ciptakan Abu Lahab dengan Abu Jahal. Abu Lahab dengan Abu Jahal ni telah ditetapkan dia ni kafir dan mati pun dalam kafir. Ada orang kata Abu Jahal beriman, tak ada orang kata. Kalau Abu Talib ada orang kata, Fir'aun ada orang kata beriman. Macam-macam kepahaman manusia ni. Tapi yang betulnya taklah Fir'aun tu. Abu Talib pun sama juga. Tapi Abu Jahal dengan Abu Lahab ni sah dah dia kafir dan mati kafir. Itu iradah kauniyah.
Maknanya ketetapan Allah Ta'ala, demo-demo ni tak akan beriman. Buatlah apa saja pun. Iradah syariah, kehendak menurut syarak, Allah Ta'ala nak semua hamba dia ni beriman belaka. Sebab itulah Nabi kita berdakwah kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Nabi Musa pergi berdakwah kepada mendiang Fir'aun, kan? Tapi takdir Allah Ta'ala tidak berlaku. Sebab Allah Ta'ala dah takdirkan mereka ni kafir. Kita sebagai ini melaksanakan kehendak Allah Ta'ala, nak suruh kita panggil semua manusia beriman kepada Allah Ta'ala, itu dia panggil iradah syariah. Kita kena fahamlah situ. Antara kisah berkenaan sifat mencintai Allah ialah diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala cerita kepada kita telah mewahyukan kepada Nabi Daud, kalaulah orang yang berpaling dari aku itu mengetahui bagaimana aku menunggu kepulangan mereka, sifat lemah lembut aku terhadap mereka dan rinduku agar mereka meninggalkan perkara-perkara maksiat, nascaya mereka akan mati kerana rindu kepadaku, dan orang-orang mereka putus kerana terlampau mencintaiku. Itu dipanggil kalau orang hak maksiat tu tahu, tapi oleh kerana ahli maksiat ni tak tahu, begitulah keadaannya. Wahai Daud, kalau inilah kehendakku kepada orang yang berpaling daripadaku, bagaimana pula kehendakku kepada orang yang sememangnya menghadap dan mahu kembali kepadaku. Wahai Daud, seseorang hamba akan menjadi lebih berhajat kepadaku apabila dia tidak mempedulikan aku, dan dia akan menjadi mulia di sisiku apabila dia kembali kepadaku. Seorang perempuan yang beribadat berkata, habis dah cerita Daud. Seorang perempuan yang beribadat berkata, demi Allah, aku telah bosan dengan hidup. Jika aku dapati mati itu ada dijual, tentu aku akan membelinya, kerana aku benar-benar merindui Allah dan ingin bertemu dengannya. Dikatakan kepadanya, adakah kamu terlalu yakin dengan amalan kamu? Mu yakin kau amalanmu nak jumpa Allah tak nak mati ni? Dia menjawab, tidak. Tetapi demi cintaku dan sangka baikku kepada Allah, adakah dia akan menyiksaku sedangkan aku begitu mencintainya? Masya Allah, tabarakallah. Ini cerita analogi belakalah. Para ulama mengatakan, orang yang takut kepada Allah, tulis, orang yang takut kepada Allah, mereka akan lari kepadanya. Takut Allah Ta'ala, kita akan lari. Kenapa tu? Berlari kepada masjid. Kenapa berlari bertaubat? Kenapa? Sebab aku takut kepada Allah Ta'ala. Tapi orang yang takut kepada makhluk, mereka akan lari daripadanya. Kenapa kuat lari tu? Ada harimau kat depan. Kenapa lari tu? Ada musuh di sana. Betul tak? Jadi kita dengan Allah, kalau takut Allah, kita lari ke mana? Berlari kepadanya. Pergi ke masjid, pergi bertaubat, pergi ke Mekah, pergi ke Madinah. Itu dia panggil berlari kepadanya. Takut kepada makhluk, kita akan lari daripadanya. Jelas itu tak? Alhamdulillah, tamatlah kita perbincangan tentang bab kita tentang berjinak dengan Allah Ta'ala dan redha serta menyalahi hawa nafsu. Macam mana nak redha nafsu? Tamatlah kita, insya-Allah kita akan masuk dalam bab yang seterusnya, babu fin niyyati wal ikhlasi was sidqi. Bab tentang niat, ikhlas, benar dan tafakur, insya-Allah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.